Syurut sihah al-ma'mumah, iaitu syarat sah makmum. Okay, yang pertama, alla yataqaddam al-ma'mum ala imamihi fil makan. Itu makmum tidak boleh melebihi imam pada kedudukan. Okay, di mana menurut jumhur, iaitu Hanafi, Syafi'i dan Hambali, makmum ni tidak boleh melebihi imam pada kedudukan. Iaitu contohnya bila mana imam dan makmum berdiri, makmum tidak boleh melebihi imam dari segi buku lali ataupun tumit belakang tu. Okay, dan yang kemudiannya, kalau duduk, makmum tidak boleh melebihi imam dari segi kedudukan lutut, dan juga kalau sujud adalah dari segi kepala dan juga bahu. Okay, dan kalau sama, ianya adalah makruh. Dan kalau terlebih, maka batal solat makmum tersebut. Manakala pendapat Maliki, makmum yang melebihi imam adalah sah, akan tetapi makruh. Okay, untuk syarat yang kedua, ilmu bintiqalat al-imam, iaitu mengetahui perpindahan ataupun pergerakan imam, sama ada bi an yarahu aw yara ba'd as-saf aw yasma'ahu aw yasma' muballighan, sama ada dengan melihat imam atau melihat sebahagian saf, ataupun mendengar bacaan imam, ataupun hanya mendengar bacaan penyampai yang dipercayai. Dan kemudiannya, syarat yang ketiga, al-mutaba'ah fi af'alil imam, iaitu mengikut segala perbuatan imam. Di mana yang pertama tu, yang alif, ayat akhir ibtida' fi'il ma'mum an fi'il imam, iaitu hendaklah terkemudian perbuatan makmum tu. Tak boleh mendahului imam. Kalau sama, ianya tidak berdosa, kerana dia masih lagi dalam aturan, masih lagi dalam keadaan tertib. Kecuali pada takbiratul ihram. Okay? Takbiratul ihram ni kalau sama dengan imam, solat makmum tersebut adalah batal. Begitu juga kalau imam sedang mengangkat takbiratul ihram, Allahu, dan kemudian makmum sudah pun mengangkat juga takbiratul ihram, maka solat makmum tersebut batal. Jadi kita kena pastikan imam sudah pun selesai melafazkan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar, baru kita sebagai makmum melafazkan takbiratul ihram. Okey, yang kemudiannya, idza ta'akhkhar al-ma'mum 'anil imam qadar rukun fa makruh. Bila mana makmum ni dia lambat satu rukun daripada imam, maka ini adalah makruh. Dan yang ketiga, bila mana imam ni idza ta'akhkhar anhu qadar ruknaini tawilaini. Okey, bila mana makmum ni dia lambat dengan kadar dua rukun yang panjang tanpa keunzuran, maka batal solat dia. Okey, akan tetapi idza kana lita'akhkhar unzurun, bila mana adanya keunzuran, ada 4 situasi. Yang pertama, bati'an fil qira'ah, iaitu lambat dalam bacaan tanpa was-was. Yang kedua, ishtighal al-muwafiq bi du'a'il iftitah, iaitu orang yang muwafiq ni dia sibuk membaca doa iftitah. Dan yang ketiga, bila mana rukuk imamahu fasyakka fil Fatihah, iaitu imam rukuk, kemudiannya makmum ni dia syak pada Fatihah dia, dan ataupun dia tak ingat yang dia tak baca lagi Al-Fatihah. Okay, yang keempat, bila mana imam ni bacaan dia terlalu laju. Jadi bila mana kita berada dalam 4 situasi ni, maka yang dibenarkan syarak adalah dengan lambat 3 rukun sahaja daripada imam. Okey, sebagai contoh situasi. Okey, contoh situasinya bila mana imam sudah pun berada di sujud yang kedua. Okey, sujud yang kedua solat, dan kemudian makmum masih lagi dalam keadaan berdiri untuk menghabiskan Al-Fatihah. Okey, oleh kerana 3 rukun ni adalah 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk, sujud yang pertama dan juga sujud yang kedua. Kalau kita kira i'tidal dengan duduk antara dua sujud, dua tu adalah rukun yang pendek. Okey, jadinya bila mana imam tu duduk berada di dalam sujud yang kedua, dan makmum yang sedang dalam proses menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Jadi makmum tersebut dia ada dua solusi untuk supaya solat dia tidak batal. Okey, solusi yang pertama, dia niat mufaraqah dengan imam, iaitu berpisah dengan imam. Dan solusi yang kedua adalah dengan dia mengikut imam tersebut. Maksudnya tanpa dia perlu menghabiskan Al-Fatihah, tanpa dia perlu rukuk dan sujud. Dia terus mengikut sujud imam yang kedua tadi. Tetapi ada syarat dia, iaitu bila mana imam memberi salam, dia perlu bangun untuk menambah satu lagi rakaat, kerana dia tak cukup syarat, dia tak cukup rukun pada rakaat yang pertama tadi. Okey. Akan tetapi kalau dia tak menjalankan antara salah satu solusi ni, maka solat makmum tersebut adalah batal, sebab dia dah melebihi imam, melebihi 3 rukun daripada imam. Okey, dan seterusnya,
Wa kadzalika tubtalus salah, mana batalnya solat bila mana makmum mendahului imam pada 2 rukun tanpa keuzuran. Dan yuharrim 'alal muqtadi, haram kepada makmum untuk mendahului imam dengan rukun birukni fi'lin, dengan rukun fi'il yang sempurna seperti mana rukuk. Okay, contohnya imam masih lagi berdiri tapi makmum sudah pun rukuk. Jadi haram di situ. Okay, seterusnya syarat yang keempat, ayanwi al-muqtadi al-jama'ah awil iqtida, iaitu makmum perlu niat jemaah. Okay, pertamanya ayanwi al-makmum al-jama'ah ma'a takbiratul ihram, iaitu makmum ni perlu untuk niat berjemaah ketika mana takbiratul ihram, iaitu akan takbir ketika tu, jadi masa itulah kita niat berjemaah. Okay, dan yang keduanya, walau tarakan niyah, bila mana kita tidak niat berjemaah dan kita banyak mengikut imam, tapi sebenarnya kita ikut imam, jadi batal solat kita. Tapi kalau kita tak niat berjemaah dan kita tak ikut imam, maksudnya kita just ikut hanya perkara yang sikit. Contoh macam imam rukuk, kita rukuk, dan kemudian bila imam sujud, kita sujud dulu apa semua, maksudnya kita tidak mengikut imam. Jadi itu adalah tidak batal. Dan yang kemudiannya, yustahabu lil imam ayyanwi al-imamah, dan kemudian dituntut kepada imam untuk niat berjemaah, untuk niat menjadi imam, untuk mendapatkan fadilah berjemaah. Tetapi kalau di sisi mazhab Hambali, wajib imam tersebut niat imam, kerana itu adalah syarat sah kepada berjemaah. Itu untuk imam Hambali. Tapi kalau mazhab jumhur, mereka kata ini adalah dituntut sahaja, bukanlah wajib. Kerana hanya ada 4 solat yang diwajibkan untuk niat imam, yang diambil daripada kitab Safinatun Najah. Yang pertamanya adalah solat Jumaat. Yang kedua, sembahyang 5 waktu yang diulangi. Yang ketiga, sembahyang yang dinazarkan akan berjemaah. Dan yang keempat adalah sembahyang jamaat takdim pada ketika hujan. Okay. Ini panjang lagi perbahasan dia. Okay. Okay, seterusnya kita beralih kepada rukun yang kelima, iaitu alla yakuna bainal imam wal ma'mum fasilun makanin kabir, iaitu tidak adanya jarak yang besar antara imam dan makmum. Okey, yang ni ada beberapa situasi. Okey, situasi yang pertama, idza kana fil masjid, iaitu bila mana makmum dan imam berada di dalam masjid, maka dia tidak ada had jarak. Okey, tak kisahlah berada di ruangan atas, okay, tingkat 3 contohnya, berada di tingkat 2, ataupun di hujung belakang memang jauh daripada imam, maka dia tidak ada had yang ditentukan untuk sahnya solat makmum tersebut, bila mana kedua-duanya berada di dalam masjid. Okay. Sebagai contohnya mengenai bila mana seorang imam dan kemudian ada belakang saf di belakangnya, dan kemudian kita baru masuk untuk melaksanakan solat, dan kita lihat imam sudah pun berada di tahiyat akhir. Jadi kita boleh untuk solat di belakang, di paling belakang saf, walaupun ketika itu kita hanya ada seorang, sebab yang lain sudah berada di depan. Jadi kalau kita nak kejar, oleh kerana kita takut tak sempat nak kejar pahala berjemaah, kita boleh untuk solat yang berada di belakang, maksudnya duduk di hujung, walaupun jauh lagi saf kita dengan saf yang sebelumnya. Boleh, kerana kedua-duanya berada di dalam masjid dan tempat yang sama. Okey. Yang kedua, idza kana al-imam fi masjid, iaitu bila mana imam di masjid, wa ba'd al-mutaqaddimin fa fi kharijil masjid, dan sebahagian makmum di luar masjid. Okey, bila mana situasi ni berlaku, dia ada jarak yang sepatutnya dipatuhi, okay, iaitu dengan jarak 300 dhira', iaitu dengan jarak 300 dhira' ni hasta, ataupun bahasa mudahnya adalah 150 meter. Okay, di mana jarak ni bukanlah jarak dari imam hinggalah saf yang terakhir, bukan. Tapi dia diukur dari saf ke saf. Dari saf yang pertama hingga saf yang kedua, pastikan tidak melebihi jarak 150 meter. Dan kedua hingga ketiga tidak melebihi jarak 150 meter. Macam tu ukuran dia. Dan kemudiannya, untuk makmum saf yang terakhir di dalam masjid, dan kemudian adanya saf di luar masjid, maka ianya diukur dari perkarangan masjid, bukan dari saf yang terakhir di dalam masjid, tapi dia diukur dari perkarangan, luar perkarangan masjid tersebut, hinggalah ke saf yang berikutnya. Macam tu. Okey. Okey, untuk situasi yang ketiga, idza kana al-imam wal muqtadi fi ghairil masjid, bila mana imam dan makmum ni bukan berada di dalam masjid. Sebagai contohnya, berada dalam bangunan,
ataupun berada di padang. Okey. Jadinya syarat yang perlu dipatuhi adalah jarak antara saf tu perlulah tidak melebihi 150 meter. Dan kemudiannya syarat yang kedua adalah mestilah tidak ada penghalang antara imam dan makmum tersebut. Maksudnya kita boleh nampak imam dan kita boleh nampak imam. Maksudnya makmum boleh nampak kepada imam. Okey, sebagai contoh, contohnya kita berada di dalam satu bangunan. Okey, imam di bilik yang satu dan makmum di bilik yang kedua. Okey. Dan kemudiannya ada dinding, mana dinding tu ada tingkap. Okey, ada tingkap. Dan kemudiannya ada pintu di dinding tersebut. Di sebelah kanan dinding tu ada pintu. Tapi pintu tersebut di hadapan makmum lah maksudnya. Okey, pintu tu terbuka dan kita makmum ni boleh nampak pergerakan imam apa semua, boleh dengar. Okey, jadinya ianya dibolehkan. Kerana apa? Kerana makmum tu dia boleh sampai kepada imam tanpa perlu membelakangkan kiblat. Okey. Dan sebagai contoh, bila mana contohnya pintu tersebut adalah berada di belakang. Okey, di belakang, dan makmum tersebut untuk sampai kepada imam, makmum tersebut perlu melalui pintu yang berada di belakang. Jadinya di situ dah menunjukkan bahawa makmum tersebut perlu membelakangkan imam. Dia perlu membelakangkan kiblat. Jadi solat makmum tersebut adalah tidak sah. Jadi sebelum solat yang bukan berada di dalam masjid, kita kena pastikan yang kita ni solat yang di mana kita boleh sampai kepada imam tanpa perlu membelakangkan kiblat. Okey, macam tadilah. Di mana ada pintu di hadapan, kita hanya boleh terus lalu ke pintu tersebut untuk sampai kepada imam. Tapi kalau pintu tersebut berada di belakang, kita perlu untuk membelakangkan kiblat untuk sampai kepada imam. Itu adalah analogi lah, contoh yang mudah.